Maksudnya apa? Maksudnya dalam dunia ni, dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, kita tak dapat tahu apa kehendak Allah melainkan apa yang disampaikan di dalam wahyu. Sebab itu akidah kita kena percaya bila datang sesuatu dalil baru percaya. Ada tak golongan ahli bid'ah yang percaya benda yang tak ada dalam dalil? Ada. Contohnya golongan Syiah. Syiah dia percaya Ali bin Abi Talib patut jadi khalifah lepas Abu Bakar. Lepas Nabi, sebelum Abu Bakar. Abu Bakar merampas kuasa, dia kata. Umar merampas kuasa. Dia kata Ali afdal berbanding Abu Bakar. Kita kata mereka sebagai ahli bid'ah. Sebab percaya satu benda yang tak ada dalam dalil. Bila kita tengok dalam Quran tak ada. Bila kita tengok dalam hadis yang sahih di sisi kita, tak ada yang mengatakan Ali patut jadi khalifah setelah daripada Nabi dengan wahyu Allah. Tak ada. Yang ada pada kita, sahabat telah sepakat melantik Abu Bakar. Dan Ali sendiri bai'ah Abu Bakar. Itu yang ada di sisi kita. Maka percaya satu benda yang tidak ada dalil daripada nas dalam masalah akidah membahayakan. Mau mari datang dalil daripada Quran, mau mari datang dalil daripada sunnah, baru kita percaya. Sama juga dalam ibadah yang ghairu ma'qulatil ma'na, ibadah yang akal tak boleh fikir. Kita kena berpegang dengan dalil. Di mana dalil berhenti, di situlah kita buat. Mana dalil tak berhenti, mana dalil tak tunjuk, kita tak buat. Kalau kita buat juga, maka ia termasuklah dalam perkara bid'ah. Dalam urusan dunia, Islam meletakkan garis panduan. Dalam bab pemakaian, dalam bab nak pakai kereta ke, nak pakai motor ke, Islam letakkan garis panduan. Bukan semestinya stick seperti apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, sebab dunia ini berkembang dalam masalah dunia. Sebab itu kita ada aircon, kita ada lampu, kita ada kamera, kita kuliah online. Bahkan kita buat di UPSI sekarang ni, saya dulu saya masih lagi pensyarah di Universiti Pendidikan, dipinjamkan saja ke sini. Kita buat sama-sama tim lah, kita buat aplikasi semak hadis. Kita kumpulkan hadis-hadis palsu dan dhaif dalam satu apps, boleh download dekat handphone. Ini hasil sumbangan orang ramai. Orang bagi kita belanja, kita kumpulkan, kita buat projek terjemahan hadis, terjemahan siapa yang kata palsu, siapa yang kata dhaif. Ada pula orang pergi tanya, Ustaz, Rora, benda ni tak bid'ah ke? Kadang-kadang manusia ni kan, kebodohan dia luar jangka. Kita tak jangka sampai tahap tu bebalnya. Orang mari mengajar bab bid'ah, dia tak mau dengar. Lama-lama dia jadi bebal. Kita pun tak suka sebut bab bid'ah ni kalau Nabi tak sebut. Tapi sebab Nabi sebut, para ulama menulis. Abu Syamah menulis, Asy-Syatibi menulis, ramai para ulama menulis. Ada satu kitab yang disandarkan kepada Imam Suyuti juga menceritakan bab bid'ah. Jadi sebab itulah para ulama zaman berzaman cerita bab bid'ah. Tapi ada tak benda yang dipanggil sebagai bukan bid'ah? Ya, dalam urusan dunia. Nak menyampaikan sesuatu, ia hanya satu wasilah. Bukan matlamat. Dia bukan satu ibadah yang tak dapat difikirkan oleh akal. Kalau ibadah khusus yang tak dapat difikirkan oleh akal, akal tak tahu macam mana nak, kenapa benda ni jadi macam ni? Dan kita kena berpegang dengan dalil. Tak boleh lawan. Subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Asar 4 rakaat, 4 rakaat. Pasal apa? Kita tak tahu. Nabi tunjuk macam tu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis ni, setiap daripada kita tak boleh nak reka ibadat sendiri.
Kerana setiap daripada kita dituntut untuk minta hidayah daripada Allah. Maka Allah Azza wa Jal menurunkan nabinya. Allah Subhanahu wa taala menghantar setiap zaman para anbiya, para rasul untuk mengajar kepada manusia apakah itu agama. Kerana manusia tak tahu nak beragama macam mana kalau tidak ditunjukkan oleh para rasul.